Hai, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini cikgu akan mengajar tema berkaitan kebudayaan, kesenian dan estetika. So, kita akan belajar berkaitan dengan seni jalanan, mural dan grafiti. Cikgu percaya kamu mesti tahu berkaitan dengan mural dan grafiti. Apakah dua benda ini? Okay, mari kita tengok. Ya, mural dan grafiti biasanya pelukis, artis mereka akan lukis di dinding, tepi jalan, di pusat bandar ataupun di sesuatu tempat yang bersejarah, mereka akan lukiskan. Apakah bersejarah? Okay, mereka akan lukis secara 3D, 2D, okay, mereka lukis di dinding. Dan ini pun telah menjadi satu tempat ataupun destinasi pelancongan untuk menarik minat pelancong datang ke tempat mereka sahaja untuk mengambil gambar sebagai kenangan. Jadi cikgu percaya kamu pernah nampak ini di mana-mana tempat. Contohnya kamu sekarang di Miri, Sarawak ini. Di Miri sini ada banyak itu mural dan grafiti. Tapi kamu tidak perasan sahaja sebab beberapa hari yang lepas cikgu pernah keluar pergi ke pusat bandar sana tengok. Ada itu mural dan grafiti yang sangat cantik dan menarik minat punya. Okey, kita tengok mural. Mural ialah suatu lukisan besar pada luar bangunan ataupun luar dinding. Lukisannya berkisah tentang sesuatu benda, peristiwa, cerita atau pengalaman yang mengusik perasaan yang dilahirkan dengan cara yang cukup halus, cekap lagi mendalam. Oleh sebab itu, seni mural ini bukan sekadar karya seni untuk menceriakan sesuatu kawasan, malahan mengandungi maksud atau nasihat tertentu yang tersirat. Jadi mural ini yang mereka lukis di ruang sana itu dia boleh membawakan maksud ataupun nasihat yang tersirat. Jadi dia bukan sahaja ceriakan, bukan sahaja dapat menarik minat pelancong, dia mengandungi maksud dan nasihat yang tertentu. Grafiti pula ialah suatu lakaran yang dibuat pada dinding. Suatu ketika, grafiti ini dikaitkan dengan golongan muda yang mahu meluahkan perasaan yang bergelonjak. Oleh sebab itu, grafiti dipandang negatif dan dianggap sebagai vandalisme. Kerana contengan-contengan liar yang dihasilkan oleh golongan ini akan menjengkelkan. Dulu-dulu mereka anggap grafiti ini ialah satu perbuatan vandalisme. Dia macam pemuda, golongan muda, mereka suka melukis, menconteng di dinding sana sebagai meluahkan perasaan. Namun kini, lukisan jalanan, mural dan grafiti merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Gerakan pihak pengurusan perbandaran memperindah persekitaran bandar, terutamanya bangunan melalui sentuhan karya seni ini telah menampakkan kejayaan. Ya, dia telah menampakkan kejayaan. Dia banyak menarik minat. Sebab dia cantik, dia menggambarkan sesuatu di dinding sana. Dalam sekelip mata, kawasan bandar yang mempunyai mural ini akan menjadi popular dan menerima kunjungan daripada peminat seni dan pelancong dari serata tempat. Semuanya gara-gara penyebaran mural yang giat berlaku melalui media sosial. Ya, sebab dia menarik minat dengan peminat seni ataupun pelancong, mereka datang ke tempat itu melancong, mesti mereka akan ambil gambar sebagai kenangan. Selepas ambil gambar, mesti mereka akan letak di status di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di mana-mana sahaja. Jadi, semakin banyak orang pergi melancong, mereka ambil gambar, mereka letak status, jadi lagilah ramai orang akan datang ke tempat itu, mengunjungi tempat itu. Jadi semakin popularlah pada masa sekarang ini. Kita tengok mural dan grafiti ini.
berlatarkan cerita dongeng rakyat yang terkenal iaitu Sang Kancil dan Buaya. Mural ini menceritakan suasana pada dinding sebuah bangunan rumah kedai setingkat di persimpangan antara Jalan Tun H.S. Lee dengan Jalan Tun Tang Heng Lok di ibu kota. Ibu kota ini di Semenanjung sana. Okay, kamu boleh lihat. Dia sebenarnya satu cerita. Lepas tu dia lukiskan di dinding sana. Okay, kita tengok. Sang Kancil dan Buaya mural adalah mural di dinding sepanjang Jalan Tun Tan Cheng Lok di persimpangan Jalan Tun H.S. Lee di Kuala Lumpur. Jadi kalau kamu pergi melancong di Kuala Lumpur, mesti kamu dapat lihat ada mural grafiti ini di dinding sana. Nama mural sebenarnya ialah Oreo. Seperti yang dicangkakan, mural ini ditaja oleh Oreo melalui pengeluar tempatannya Modeles Malaysia dan disiapkan pada akhir 2015. Sejalan dengan usaha Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk menyuntik beberapa kehidupan ke tempat bersejarah kota. Ini ialah mural pada dinding bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka antara mural awal yang dihasil di Malaysia ini. Apakah ini mural yang dibina ini? Ini dibina pada tahun 1961 ini berukuran 65 kaki darat 25 kaki dengan bertemakan cara hidup di Malaya dan bahasa kebangsaan. Telah mengalami deteriorasi yang ketara hampir pada keseluruhannya. Kesan major deteriorasi yang dilihat adalah disebabkan oleh kegagalan dan kelemahan pada jubing untuk melekat pada permukaan dinding. Kesan lain seperti kotor pada keseluruhan kaya, deteriorasi dan kerentakan pada permukaan sokongan. Ini ialah lukisan terowong kereta api Keluan. Ialah lukisan 3D pertama yang dibuat di atas jalan berturak di Malaysia. Cantik betul. Dia berbentuk 3D. Jadi memang kamu akan terasalah. Ni, laman kreatif Keluan ini diwujudkan oleh Majlis Perbandaran Keluan sejak awal tahun 2015. Yang dipertua MPK Nasri Muhammad Ali menjelaskan laman kreatif pada asalnya merupakan lorong belakang kedai-kedai di bandar tersebut yang kotor dan kusam. Lorong belakang itu juga digunakan sebagai tempat letak kereta selain menjadi lokasi gelandangan sebelum ditransformasikan menjadi laluan pejalan kaki yang indah berseni. Sebab kotor kusam jadi diubah sesuaikan menjadi laluan. Orang lalu sana boleh nampak gambar-gambar lukisan ini yang kreatif di belakang sana. Jadi ini ialah mural yang menghiasi Jalan Alor Bukit Pindang yang diusahakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Cantik betul. Dia berwarna-warni di Jalan Alor sini. Apakah kita tengok? Di sekitar Jalan Alor Bukit Pindang terdapat tarikan baharu, iaitu Jalan Alor Street Art. Lukisan mural tersebut adalah projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan bertujuan menaik taraf kawasan di sekitar ibu kota bagi menarik lebih ramai pengunjung dari dalam dan luar negara lebih menghargai lokasi terbiar sana. Jadi 5 lorong kecil di sekitarnya telah dibersihkan dan dinding belakang kedai dan bangunan dilengkapi dengan pelbagai corak lukisan mural. Dia pelbagai corak lukisan mestilah dia dapat menarik minat orang ramai datang ke tempat itu, ambil gambar, pergi menikmati lukisan dia. Jadi pemandangan unik itu telah menjadikan lokasi di Jalan Alor sebagai tempat istimewa dan memberikan suasana menarik yang boleh melegakan
kita seketika. Okay, ini ialah murah terbesar di Sibu. Ini murah terbesar di Sibu sana. Kalau kamu pernah pergi Sibu, mesti kamu akan nampak ini. Okay, kalau tidak silap, ini dia di belakang Pak Seng sana. Okay, yang sangat besar. Lukisan murah yang dihasilkan pada dinding bangunan lembaga hasil dalam negeri. Sibu telah siap sepenuhnya sekitar jam 12.30. Tengah malam pada 3 Februari telah menjadi ikon terbaru buat bandar Sibu apabila lukisan tersebut adalah lukisan dinding terbesar di Sarawak. Lukisan selebar 120 kaki dan setinggi 60 kaki menelan kos antara 300,000 hingga 400,000 yang dihasilkan sekumpulan 4 artis muda iaitu 4 pelukis ni. Aris Kong, James Yu Su Chen dari Sibu, Lin Kok Yong dari Binango dan Hoi Chan Leong dari Pulau Pinang. Ada kerjasama antara 4 orang artis muda ini. Baiklah, selepas kita tengok mural dan grafiti, sekarang kita tengok asimilasi seni Cak Lempong. Cak Lempong, tahukah anda tentang Cak Lempong? Cikgu rasa kamu semua orang tahu tentang Cak Lempong. Cak Lempong ialah muzik tradisional. Cak Lempong dikatakan telah dibawa ke tanah Melayu oleh masyarakat Minangkabau dari Sumatera Barat yang menetap di Negeri Sembilan. Seawal kurun ke-14, masyarakat Minangkabau memanggil Cak Lempong sebagai Talempong. Jadi ini rupa dia Cak Lempong. Cak Lempong. Cak Lempong merupakan alat muzik tradisional yang tergolong dalam keluarga gong yang berukuran kecil. Alat ini diperbuat daripada gangsa menggunakan teknik acuan. Dalam tradisi terdahulu, Cak Lempong dimainkan semasa upacara pertaparan Sudan. Tapi sekarang Cak Lempong dimainkan dalam berbagai situasi, antaranya dalam upacara perkahwinan, perasmian majlis dan kerayaan. Malahan turut menjadi muzik iringan bagi pencak, sifat dan tarian. Okay. Ni dia, kamu boleh tengok gambar dia mainkan Cak Lempong. Setelah melalui tempoh penyelidikan yang agak lama, Cak Lempong diberi susunan baharu berbanding dengan susunan diatonik ketika awal imigrasi. Dengan bilangan bonang yang telah ditambah menjadi kromatif, kini Cak Lempong turut diiringi alat muzik moden. Malah dalam sesebuah persembahan berskala besar, Cak Lempong turut diiringi oleh orkestra. Walau bagaimanapun, banyak pendapat yang mengatakan bahawa Cak Lempong perlu dikekalkan keasliannya. Apa pendapat kamu? Kini setelah kian lama berdapat dan berkembang di negara kita, sudah tibalah masanya muzik Cak Lempong diterima oleh masyarakat berbilang kaum sebagai muzik warisan bangsa milik semua. Di samping itu, pelbagai cabaran termasuk cara menarik minat generasi muda untuk mempelajari dan menghayati muzik ini perlu ditangani demi kelestariannya. Jadi dari gambar setiap slide itu kamu boleh nampak Cak Lempong dia bagaimana dia bermaju sampailah hari ini. Dia digunakan dalam majlis perkahwinan ke, dalam majlis perasmian ke. Kamu boleh nampak permainan muzik Cak Lempong ini dimainkan. Baiklah, kelas kita hari ini setakat ini sahaja. Cikgu harap kamu semua orang boleh faham dengan apa cikgu yang telah ajarkan. Kalau kamu tidak faham, kamu boleh cari cikgu melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya. Bye.